Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hampir 4,000 projek atau 45.9% daripada lebih 8,500 projek pembangunan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 sedang dalam pelaksanaan. Bagaimanapun, 169 projek dalam pelaksanaan menghadapi kelewatan jadual atau bermasalah. Sementara itu, 1,434 projek berada di peringkat pasca pelaksanaan dengan 3,085 projek di peringkat pra-pelaksanaan. Manakala 132 projek berstatus batal dan simpan dalam perhatian. Susulan itu, Ketua Audit Negara mengesyorkan pemantauan lebih rapi serta langkah intervensi bagi memastikan pelaksanaan projek RMK12 disiapkan menjelang akhir tahun depan. Perkembangan itu disenaraikan dalam laporan Ketua Audit Negara mengenai Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan yang dibentangkan di Parlimen hari ini. Kerajaan dijangka mengumumkan langkah cukai baru dalam Belanjawan 2025 yang akan dibentang Jumaat ini. Ini memandangkan asas cukai menunjukkan pertumbuhan terhad sejak cukai barang dan perkhidmatan GST dimansuhkan pada 2018. Penasihat Ekonomi KSI Strategic Institute for Asia Pacific, Anthony Das berkata, kerajaan juga dijangka meneroka langkah untuk meluaskan asas cukai. Ini kemungkinan memperkenalkan cukai gula, cukai barang bernilai tinggi dan cukai peraturan anti-hakisan global. Turut dijangka meningkatkan cukai gula berikutan carangan Kementerian Kesihatan menaikkan cukai terbabit. Dalam hal itu, GST dijangka tidak diketengahkan dalam belanjawan kali ini walaupun spekulasi meningkat dalam kalangan peserta pasaran. Sebaliknya, firma itu menjangkakan kerajaan akan memperluas skop cukai jualan dan perkhidmatan SST untuk meningkatkan hasil. SST meliputi 41% barangan dan perkhidmatan, manakala GST sebelum ini meliputi 76%. Seterusnya, walaupun dilihat satu tugasan yang amat sukar, Malaysia wajar meneruskan momentum reformasi mengukuhkan kedudukan fiskalnya. Saranan itu dibuat Bank Dunia yang melihat peluasan cukai dan subsidi bersasar yang dilaksanakan perlu diteruskan dalam Belanjawan 2025 Jumaat ini. But we also know that fiscal reform, some of them, such as subsidy rationalization or changes in broad tax policies, are often difficult for any government in the world. And actually, I would like to comment and congratulate the Madani government in that context because of their continued efforts to... Beliau berkata demikian pada pelancaran tinjauan ekonomi Malaysia ke-30 Bank Dunia. Dalam hal itu, penggunaan teknologi pertanian digital juga perlu dipercepat bagi mengurangkan kebergantungan kepada bahan makanan import. Ia juga sebahagian usaha Malaysia untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Sektor perindustrian dijangka mengekalkan trajektori pertumbuhan pada separuh kedua 2024 dipacu permintaan domestik kukuh dan pasaran global yang beransur-ansur pulih. Public Investment Bank berkata indeks pengeluaran perindustrian Malaysia IPI berkembang 4.1% pada Ogos. Prestasi didorong peningkatan 6.5% dalam sektor pembuatan dan kenaikan 4.1% dalam pengeluaran elektrik, manakala sektor pelombongan menguncup 6.4%. Dalam hal itu, pasaran semikonduktor global turut diunjur berkembang 16% tahun ini dengan peningkatan 12.5% lagi dijangka pada 2025. Sementara itu, Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO melaporkan perdagangan barangan global melantun semula dengan peningkatan 2.3% pada separuh pertama 2024. Pihak Bursa Malaysia kembali ditutup positif hari ini seiring pasaran serantau. Pelabur dilihat cenderung kepada saham perbankan, telekomunikasi dan komoditi. Pada jam 5 petang, FBM KLCR naik 2.99 mata kepada 1,636.54. Kaunter rugi mendahului untung pada 654 berbanding 341. Manakala 497 kaunter diniagakan tidak berubah. Menurut Rakuten Trade Research, sentimen pelabur dipengaruhi pengumuman pelan rangsangan mencecah lebih $325 bilion Amerika di China. Itu sekian dulu laporan Detik Niaga. Assalamualaikum dan salam hormat. Kita jumpa lagi.